Dan kalau kita nak lihat juga semalam Pakatan Harapan menyatakan tidak mahu mempersulitkan keadaan jika kerajaan terus komited dalam tangani COVID-19 dan masalah ekonomi rakyat serta negara. Katanya PH sedia berganding bahu sekiranya kerajaan terus wujudkan program-program bersifat pro-rakyat serta bantuan ketika rakyat berdepan kesusahan. Semestinya dengan kenyataan yang menyusul ini, pelbagai persepsi yang timbul. Adakah ia memperlihatkan politik kita semakin matang terutama kerjasama dalam usaha bendung segala kemelut kesihatan dan juga ekonomi ini, dan juga bagaimana penyatuan erat kerjasama ini dapat dikekalkan pada masa akan datang. Dan untuk membincangkan mengenai perkara ini, kita akan bersama dengan Bastian On, Exco Pemuda UMNO di talian bersama dengan kita. Assalamualaikum, selamat pagi Bastian. Waalaikumsalam, selamat pagi. Terima kasih kerana menjemput saya sekali lagi untuk muncul bersama Explore One ni. Baik Bastian, sebelum ini Perdana Menteri umumkan konsep keluarga Malaysia, penyatuan, kerjasama dan juga harmoni. Adakah konsep ini mula menampakkan hasil terutama melibatkan kepada ahli-ahli politik ini? Pertamanya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia pada kali ini adalah datangnya daripada Parti UMNO. Sudah tentu sebagai sebuah parti Melayu yang besar, kita menjunjung kasih titah tuanku untuk memastikan bahawa kerajaan yang berdiri pada hari ini kekal sehingga sekurang-kurangnya sehingga PRU15. Dan saya merasakan bahawa konsep keluarga besar yang cuba diketengahkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri ini mendapat reaksi yang positif daripada rata-rata masyarakat Malaysia, kerana mereka sudah letih dan penat untuk menghadapi pandemik COVID-19 ini. Sebagai kerana memandangkan COVID-19 ini merupakan musuh yang tidak dapat dilihat, sudah tentu ianya menagih setiap ahli politik di Malaysia ini untuk bersama-sama menentang musuh negara ini. Ianya telah melumpuhkan ekonomi dan menjejaskan banyak keluarga di Malaysia. Ya, dan ianya merupakan konsep keluarga Malaysia yang diterima baik, dan ia merupakan satu permulaan yang baik kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri. Dan Bastian, adakah kita dapat lihat ini suatu keadaan politik matang dalam arena politik negara kita? Saya percaya bahawa rata-rata ahli politik dari kedua-dua belah pihak sudah merasakan bahawa rakyat di luar sana dengan permainan politik. Bayangkan daripada pasca PRU14 sudah ada 3 Perdana Menteri, dan jika ini mereka tidak sedar bahawa rakyat sudah muak dengan permainan politik, saya merasakan bahawa sesuatu yang tidak kena pada ahli politik di Malaysia ini. Bastian, dalam kenyataan PH semalam itu, PH tidak mahu persulitkan usaha bantras COVID-19. Cuma ada kalanya pentakrifan usaha yang dilakukan itu mungkin berbeza. Walau sebelum ini kerajaan sudah melakukan sehabis mungkin, tetapi mungkin idea dan juga inisiatif itu tidak bersifat populis kerana ada kekangan kewangan dan sebagainya. Bagaimana kita nak melihat kepada situasi ketika ini? Yang paling penting adalah bagaimana ahli politik bersatu hati dan berani untuk membuka parlimen bagi membahaskan secara khusus soal menangani COVID. Dan saya melihat langkah Datuk Seri Ismail Sabri menjemput Ketua Pembangkang bersama dengan parti-parti pembangkang yang lain untuk duduk dan berbincang dan fokus dan memberi hala tuju yang jelas bahawa pada kali ini kedua-dua belah pihak bipartisanly harus menumpukan usaha untuk memerangi COVID. Dan antara masalah yang timbul adalah soal kewangan. Dan saya percaya pada bulan 10 nanti bajet akan dibentangkan sekali lagi, dan komitmen yang diberikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Ketua Pembangkang merupakan satu harapan kepada politik Malaysia untuk menyelamatkan rakyat Malaysia dalam menghadapi COVID-19 ini.
Cumanya isunya kita ingin mendepani kepada usul undi percaya di Dewan Rakyat saya kira bulan depan ataupun September nanti. Dan usulnya adalah percaya kepada kepimpinan Perdana Menteri. Adakah Bessian melihat ada kebarangkalian dengan usaha kerjasama rentas parti seperti ini, undi itu akan mendapat sokongan dan apa perlu dilakukan untuk kita perhebatkan lagi usaha ke arah ini iaitu usaha kerjasama antara bipartisan ini dan fokus untuk kita melawan COVID dan juga ekonomi? Kalau saya lihat komitmen yang diberikan oleh Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam bahawa beliau berjanji tidak akan mengganggu-gugat kedudukan Datuk Seri Ismail Sabri selaku Perdana Menteri. Ianya merupakan satu pendirian yang saya rasakan diterima baik oleh rakyat Malaysia kerana mereka ini sudah melihat perubahan sikap daripada ahli-ahli politik. Saya melihat wujudnya gerakan daripada anak-anak muda di sosial media yang sudah letih dengan ahli-ahli politik lama ini yang telah mengongkong naratif politik di Malaysia. Dan sekiranya ini tidak dinyatakan oleh kedua-dua belah pihak, dan saya percaya anak-anak muda akan menolak ahli-ahli politik yang sudah terlalu lama berada di arena politik Malaysia. Saya melihat bahawa kesedaran ini timbul kerana masalah yang COVID-19 ini tidak dapat diselesaikan dan ianya merupakan satu kerugian kepada rakyat Malaysia dan ini saya rasa sudah disedari oleh ahli politik dan jika mereka tidak bertindak positif dalam soal ini, tidak memberi reaksi positif dalam soal ini, mereka juga akan tidak akan ada lagi di dalam PRU15 yang akan datang. Besen, kalau kita lihat pada hari ini kemungkinan pengumuman barisan kabinet akan diumumkan oleh Perdana Menteri kerana kita lihat juga sebentar tadi kita dah bersama dengan wartawan kami yang ketika ini sedang dalam mood standby di Kuantan Pahang untuk kita menunggu ketibaan Perdana Menteri yang akan menghadap yang di Pertuan Agong. Cumanya sebelum ini Perdana Menteri telah pun menyatakan tiada pembangkang dalam kabinet. Namun khidmat mereka ini mungkin di Majlis Pemulihan Negara. Bagaimana majlis ini boleh digunakan ataupun boleh semua MP-MP yang terlibat dalam ini boleh menggunakan kepakaran pengalaman mereka untuk kita sama-sama bekerjasama dalam exit strategi dalam mendepani COVID-19 dan juga ekonomi pada ketika ini? Ia ada dua perkara. Pertamanya, jika kita lihat bahawa keyakinan yang diberikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada Perdana Menteri semalam, ianya memberi ruang kepada Datuk Seri Ismail Sabri untuk memilih kabinet yang beliau secara bebas tanpa perlu rasa takut kerana tidak ada lagi ancaman daripada Ketua Pembangkang dengan permainan politik bagi yang membentuk kabinetnya kerana sekiranya ada mana-mana pihak di dalam parti bermain politik mahu untuk tidak membenarkan Datuk Ismail Sabri menggagalkan usaha beliau menjadi Perdana Menteri akan datang. Tidak timbul soal ancaman ini kerana pembangkang juga, Ketua Pembangkang sendiri telah memberi jaminan bahawa beliau tidak akan mengganggu gugat kedudukan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri. Itu yang pertama. Yang keduanya, ahli politik dari kedua-dua belah pihak, bipartisan ini harus menerapkan sifat dan sikap bersatu hati dalam keluarga Malaysia ini untuk memerangi musuh negara. COVID adalah bukan musuh Perikatan Nasional ataupun Barisan Nasional, tetapi ia adalah musuh Malaysia. Dia menjejaskan keseluruhan rakyat Malaysia. Dan keseluruhan rakyat Malaysia ini melihat kepada ahli-ahli politik untuk duduk di meja bagi menyelesaikan soal COVID-19.